Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazlini binti Muhammad Yatim, nombor matrik 051523. Saya merupakan pelajar tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu video dan dalam video ini, saya akan menjelaskan serta memperincikan bersama penonton satu tajuk pengajian Islam saya, iaitu tajuk tayamum. Tajuk ini telah saya pilih dalam menyiapkan tugasan subjek kajian fiqh Nusantara untuk pensyarah Ustaz Saharuddin. Tugasan ini dijalankan adalah untuk bertujuan mengkaji dan juga mengetahui kaedah dan juga panduan bertayamum untuk semua umat Islam. Dalam menjalankan tugasan ini, saya telah pun menggunakan rujukan iaitu Kitab Al-Bughyah At-Tullab hasil karangan Syekh Daud Al-Fatani. Tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum merupakan satu nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada umat Islam, dan ia merupakan satu keringanan yang telah disyariatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Tayamum merupakan satu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam ketika umat Islam menghadapi halangan untuk berwuduk menggunakan air. Ia disyariatkan Allah sebagai ganti wuduk dan juga mandi wajib. Sebelum meneruskan video ini, saya akan menjelaskan takrif tayamum. Tayamum mengikut syarak adalah menyapu muka dan kedua belah tangan, iaitu meliputi siku, dengan menggunakan debu tanah yang suci serta mengikut syarat-syarat yang tertentu. Ia telah difardukan sebagai ganti wuduk dan juga untuk mandi wajib. Sebelum saya meneruskan penerangan di dalam video ini, seeloknya adalah kita untuk mengenal terlebih dahulu asas kepada tayamum, iaitu mengenal anggota wuduk dan juga mengenal anggota tayamum. Yang pertama, untuk anggota wuduk yang wajib yang telah kita ketahui, iaitu ada 4. Yang pertama adalah muka, yang kedua adalah kepala, dan yang ketiga adalah tangan sehingga ke siku, dan yang terakhir adalah kaki. Manakala untuk anggota tayamum yang wajib, kita ada 2, iaitu muka dan juga tangan sehingga ke siku. Okay, di dalam perbincangan ini kita akan menjelaskan, kita akan memberi tumpuan khusus tayamum untuk orang sakit, seperti mereka yang cedera, luka pada anggota tayamum. Kepada seseorang yang mengalami luka dan luka itu tidak membolehkan seseorang untuk berwuduk, maka seperti biasa, orang yang sakit itu dibolehkan untuknya bertayamum atau menyapu balutan anggota yang sakit. Sebelum kawasan yang sakit itu dibalut, orang yang sakit tersebut mesti berada dalam keadaan yang suci, yakni dalam keadaan berwuduk, yakni mereka telah pun berwuduk. Akan tetapi, jika balutan itu tidak suci, yakni belum berwuduk, yakni orang sakit itu belum berwuduk, maka solat masih perlu diteruskan, tetapi perlu diganti semula dengan mengqadhakannya. Akan tetapi, jika balutan itu tidak suci, yakni sakit itu tidak berwuduk,
maka solat masih perlu diteruskan, tetapi harus diqada selepas ia sembuh. Seterusnya adalah dengan membasuh anggota wuduk seperti biasa pada anggota yang tidak sakit. Okey. Akan tetapi, jika luka yang ada adalah pada sebahagian muka, maka perlu membasuh dulu bahagian yang tidak sakit. Kemudian, lakukan tayamum bagi menggantikan bahagian yang sakit tadi. Untuk tayamum, anggota yang perlu tayamum itu mesti berada dalam keadaan terbuka bagi membolehkan tayamum dilakukan. Seterusnya adalah dalil pensyariatan tayamum. Dalil ini saya petik daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah merupakan wuduk untuk orang Muslim jika tidak mendapatkan air, kendatipun ianya untuk tempoh masa selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban. Seterusnya, tayamum juga disyariatkan melalui dalil Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang, yakni mengerjakan sembahyang, sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, dan janganlah pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, iaitu berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja sehingga kamu mandi bersuci, dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan bermusafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi ataupun berwuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebelum mengakhiri video ini, ingin saya menjelaskan khilaf tata cara tayamum. Ada yang mendapat khilaf, iaitu sekali atau dua tepukan pada tanah. Okey, ulama khilaf dalam hal ini. Pendapat pertama iaitu sekali tepuk, iaitu daripada mazhab Hambali, Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taymiyah. Ibnu Taymiyah memilih sekali tepuk. Manakala untuk dua kali tepuk adalah daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Al-Thawri, Al-Laith, Ibnu Umar, Al-Syaibi, Al-Hasan, Al-Basri. Mereka memilih dua tepukan, iaitu satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan. Pendapat ini adalah berdasarkan beberapa riwayat, iaitu daripada pengarang Sahih Fiqh As-Sunnah menyatakan semua riwayat dua tepukan adalah lemah. Itu Sahih Fiqh As-Sunnah. Khilaf seterusnya adalah hingga ke siku atau pergelangan tangan. Okey, pendapat pertama iaitu hingga ke siku adalah pendapat daripada mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, kerana ia sama seperti wuduk. Manakala pendapat hingga pergelangan tangan adalah daripada mazhab Maliki dan Hambali, kerana dalil-dalil di atas, itu Al-Mawsu'ah dan juga Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Sebagai kesimpulannya, ingin saya menjelaskan bahawa tayamum adalah merupakan pengganti untuk membersihkan dengan air untuk menunaikan solat. Tayamum adalah sah jika semua rukun-rukun dan syarat tayamum adalah sah. Dengan ini, di dalam video ini saya berharap agar semua penonton dapat mengambil manfaat dengan menambahkan ilmu yang lebih mendalam berkaitan tayamum.
segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.